Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video ni Mukadimah akan tunjukkan secara keseluruhan untuk bab 4. Okay, so sebelum ni kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan poligon. Okay, poligon, okay, senang je nak ingat poligon. Poligon adalah suatu bentuk tertutup dan dia mesti dibatasi dengan garis lurus. Okay, satu lagi point dia mesti bentuk 2D. So kalau bentuk-bentuk yang 3D macam cuboid, itu semua bukan poligon Dia mesti 2D. Lepas tu dia bentuk tertutup dan garis lurus. Dia tak boleh garis melengkung. Okay, so ini kita dah tengok sebelum ni. Dan poligon terbahagi kepada dua. Kamu tengok. So yang main dia kat sini adalah poligon sekata. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan poligon sekata? Okay, poligon sekata membawa maksud, ingat sekata, keyword dia maksudnya sama. So dia ada dua benda, iaitu kamu kena ingat apa yang sama, ada dua benda. Pertama dia punya panjang sisi, yang kedua saiz sudut. So maksudnya kalau kita kata dia adalah pentagon sekata, so kita tahu dia ada 5 sisi, di mana dia punya panjang mesti kelima-lima adalah sama panjang, dan sudut bagi 5 bucu tu mesti sama saiz. Okay, boleh? So poligon sekata ingat dua benda. Apa yang sama? Panjang sisi, yang kedua saiz sudut. Okay, so kalau yang tak sekata maksudnya yang berlawanan daripada yang sekata lah. Okay, so kita dah tengok juga apakah yang dimaksudkan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran. Okay, ni keyword yang penting. Antum kena faham betul-betul dulu. Okay, so sudut pedalaman maksudnya apa? Sudut yang berada di dalam. Okay, so kita tengok ni. Ni antara contoh-contoh sudut pedalaman. Dia berada di dalam suatu poligon tu lah. Okay, contohnya ABC kalau dalam gambar rajah ni lah. Okay, sudut peluaran DEF. Okay, di mana DEF dia? Okay, Mukadimah akan tunjukkan. Sudut peluaran. Okay, sebelum tu kita tengok sini. Dia kata apa? Sudut peluaran, sudut pedalaman tambah sudut peluaran mesti 180 darjah. Dengan kata lain, dia akan membentuk satu garis lurus. So, bila kita dah ada sudut pedalaman, kita akan sambungkan kamu punya tu garisan. So, kita akan tulislah dia punya sudut peluaran dekat mana? Dekat sini. Okay, sini adalah sudut peluaran dia. Kita boleh label dia sebagai D. Boleh? Ini yang betul. Jangan buat macam ni. Sebab nanti ada yang ingat, okay, Mukadimah ni dalam. B ni dalam kan? So, luar dia yang mana? Diingatkan yang semua ni luar. Dia buat pusingan macam ni. Tu bukan sudut peluaran. So, ingat, hasil tambah sudut pedalaman dengan sudut peluaran mesti 180. Okay. Kalau kamu punya sudut peluaran yang besar macam ni, yang pusing macam ni, nampak dia takkan jadi 180, betul? 180 ni apa? Satu garis lurus. Sudut bagi garis lurus, betul Okay, so jadi mana sudut peluaran dia? Okay, sudut peluaran dia adalah yang di sini. Okay, ni kita kata dia di. Okay, kalau untuk C ni pula, mana sudut peluaran dia? Okay, kita buat garis lurus dekat sini. Ni sudut peluaran dia, kita boleh label sebagai E. Sini sudut peluaran sebagai F. Okay, ni Mama revise balik lah. Okay, boleh? Sebelum ni Antum dah tengok kan? So, ini kena take note betul-betul. Sudut pedalaman tambah dengan sudut peluaran, mesti hasil tambah dia 180. Okay, so sekarang kita tengok kepada sudut pedalaman dulu. Okay, sudut pedalaman dia terbahagi kepada dua. So, kita akan tengok untuk hasil tambah. So, apa maksud hasil tambah? Okay, contohnya macam segitiga. Okay, segitiga ada berapa sisi? Ada 3 sisi. So, dia ada berapa sudut? Dia ada 3 sudut. So, hasil tambah maksudnya hasil tambah bagi sudut pedalaman dia. So, kita tambah semua sudut yang berada di dalam tu. Tu maksud hasil tambah. Okay, dan kamu dah tengok dah rumus ni. Rumus ni, okay, sebagusnya ataupun memanglah kamu kena wajib hafal. N tolak 2 kurungan darab 180. Maksudnya apa? Kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. So, kamu kena buat yang ni dulu. N tolak 2 ni dulu. N tu apa? Bilangan sisi atau sudut. Tak kisahlah sebab apa. Kalau untuk poligon, bilangan sisi dengan bilangan sudut dia sama. Okay? So, contohnya kalau dalam segitiga ni, dia ada berapa sisi? 3 kan? So, 3. N dia adalah 3. So, maksudnya kita buat apa? 3 tolak 2 darab 180. Dapatlah 180 darjah. Okay, so, memang kamu tahu hasil tambah untuk segitiga 180.
Okey, boleh? Kamu kena bezakan dengan satu sudut poligon sekata. Apa beza dia? Okey, hasil tambah ni maksudnya apa? Kita kata kita ada 3 sudut kan? A, B, C. Betul, kita pasal sudut pendalaman. Ada 3 sudut. So, kalau kita tambah hasil tambah ni, kita tambah semua sekali. A tambah B tambah C. Okay, semua tu total dia 180. Tapi bila kita kata nak satu sudut je, maksud kita nak A je. So, kita nak A je apa? Ataupun kita nak B je berapa? Ataupun C je berapa? Okay. Dan kita tahu kalau dia sekata, nampak? Untuk poligon sekata, mestilah sudut dia sama saiz. Betul? So, kalau kita tahu A tu misalnya 60. So, semua 60. Maksudnya B 60, C 60. Faham tak? So, sebab itu kita akan guna formula yang ini. Formula yang sama kalau kamu perasan. Cumanya apa kita buat? Kita hanya bahagikan hasil tambah. Nampak tak? Yang ke atas ni kan hasil tambah. Ni formula hasil tambah. Kita bahagikan hasil tambah tu, kita sharekan kepada berapa bilangan sudut yang kita ada. So, dapatlah seorang satu berapa. Faham ya? Itu hanya untuk poligon sekata. Okay, supposedly kamu dah faham lah ni sebab kita revise kan. Okay, so kalau sudut keluaran. Okay, sudut keluaran dia lain. Kalau sudut pendalaman, dia punya hasil tambah dia berbeza-beza. Berbeza-beza ikut apa? Ikut bilangan sisi dia. Ikut nilai N dia. Tapi sudut keluaran hasil tambah dia nampak ni. 360 darjah. Apa maksudnya? Okay, tak kisah kamu ada segitiga. Ataupun kamu ada pentagon. Okay, ataupun kamu ada hexagon. Heptagon, nonagon, dekagon, semualah apa saja poligon hasil tambah bagi sudut peluaran mestilah 360 darjah. Ingat hasil tambah maksudnya apa? Kita tambah semua yang sudut peluaran. Sudut peluaran yang mana? Yang ini tadi. Yang kat sini tu. Ingat sekali lagi bukan yang pusingan macam ni itu bukan sudut peluaran. Okay, sudut peluaran dia punya, kalau sudut peluaran, kita tambah dengan pendalaman mesti 180 je. Okay. Maksudnya untuk satu tu lah. Bukannya semua tu. Okay. So, hasil tambah nanti akan jadi 360 darjah. So, ingatlah. Apa sahaja bentuk untuk sudut peluaran, hasil tambah mesti 360 darjah. Kalau untuk sudut pendalaman yang kat dalam, dia berbeza-beza. Dia ikut bilangan N kita. Kita kena masukkan formula dululah. Baru dapat berapakah hasil tambah pendalaman. Boleh Okay, so kalau satu sudut peluaran sekata pula. So kalau kita dah tahu hasil tambah yang kat luar, sudut peluaran semua 360 darjah. Kalau nak cari satu sudut je, kita buat? Kita bahagilah dengan bilangan berapa bilangan sisi yang kita ada. Ataupun berapa bilangan sudut peluaran yang kita ada. Macam tadilah konsep dia, total ada berapa, kita nak share dengan berapa banyak. So, kita bahagikanlah dengan bilangan tu. Sebab apa kita boleh bahagi macam ni? Sebab dia sekata. Nilai dia akan sama. Apa yang sama tadi? Sudut dia lah. Okay, boleh? So, ini dulu dia punya roughly idea dia. So, kalau kamu faham yang ni, insyaAllah, soalan-soalan seterusnya dia akan jadi mudah lah. Okay, so kita tengok soalan nombor 1. Okay, boleh bagi contoh. Cari nilai bagi P, Q dan R. So, kita tengok mana P. Okay, P this one. Okay, soalan ni mudah lagi kan. Okay, P di dalam. Mualimah, ni nak cek sudut pendalaman dia kan. Kita dah ada sudut dekat luar dia, sudut peluaran dia. Sebab apa Mualimah cakap tadi, sudut pendalaman dengan sudut peluaran dia mesti hasil tambah dia 180. Atau dengan kata lain, satu garis lurus. So, nak dapatkan P, kita buat P bersamaan 180 tolak 135 darjah. So, dapatlah P bersamaan. Okay, kamu tekan kalkulator 45 darjah. Okay, boleh? So, nak cari Q pula. Okay, so Q bersamaan apa? Okay, kamu tengok Kamu jangan percaya dengan mata kasar kamu. Apa maksud dia? Kalau kamu tengok kat sini Imu 5, dia nak cari Q. Saya rasa ni 50 darjah lah. Selagi dia tak mention, kamu jangan assume. Selagi dia tak cakap dekat soalan atau selagi dia tak label di gambar, kita tak boleh buat andaian sendiri. So, maksudnya kita kena kira dulu. Okay. So, kalau macam ni, kat Q ni. Okay, berapa nilai Q? So, sama juga konsep dia. Q ni sudut di dalam, sudut pendalaman. So, sudut peluaran ni kita dah tahu dah. So, sama macam tadi. 180 tolak dengan 85.
darjah. So, kita akan memberi jawapan 95. Okay, boleh? So, kita dah tahu dah. Q ni 95. P ni tadi 45 darjah. So, sekarang soalan nak cari R. So, kita tengok R kita dekat mana? Dekat dalam ke dekat luar? So, kalau R kita di luar, apa yang kita boleh buat? Kita boleh guna konsep hasil tambah sudut peluaran. Okay, so hasil tambah sudut peluaran berapa? Dia perlu tak sekata? Dia tak perlu, dia tak kisah pun. Hasilkan hasil tambah sudut peluaran semua mesti 360 darjah. Okay. Hasil tambah sudut peluaran. Kita dah tahu dah. Okay. Total dia mesti peluaran. Okay, dia mesti hasil tambah dia 360 darjah. So, maksudnya apa? Kita tambahkan yang mana? Yang ini 135 tambah dengan 85 tambah dengan R tambah dengan okey yang ini. Okey, ini berapa hasil? Ni berapa sudut peluaran dia? Okey, sudut peluaran dia macam mana kita nak buat? Kita panjangkan garis lurus dia. So, kita tarik kat sini. So, kita dah tahu dah apa maksud ni. Dia tunjukkan maksud sudut tegak ni 90 darjah betul. So, kalau 90 darjah, satu garisan 180. Kat luar ni berapa? Kat luar ni 90 jugalah ataupun jalan kira dia 180 darjah. Tolak 90 akan dapat balik 90 darjah. So, kita tahu kat luar ni 90 darjah. So, macam mana dapatkan R? Kita tahu hasil tambah semua 360 kan. So, 360 kita tolak benda yang kita dah tahu. 135 darjah tolak 85 darjah tolak 90 darjah. Kita akan dapat jawapan. Kamu tekan kalkulator akan dapat 50 darjah. Okay, boleh? Okay, dia lagi mudah kalau kita macam ni lah. Nak dapatkan R, sudut R kat luar. So, kita guna idea konsep hasil tambah peluaran. Kalau R tu kat dalam, so kita guna sudut pedalaman. Okay, Mualimah, kalau anda nak guna yang konsep sudut pedalaman boleh tak? Boleh. Sama je cara dia, cuma dia panjang sikit lah. Jawapan akan sama. Okay, so ini je lah Mualimah tunjukkan. Okay, so seterusnya, nombor 2. Dia kata hitung nilai X bagi poligon yang berikut. So, untuk A tu okay, kita tengok semua sudut di dalam. So, kita boleh tahu apa? Hasil tambah sudut pedalaman. So, nak tahu hasil tambah sudut pedalaman macam mana? Apa? Hasil tambah, mula tu di HT lah. Okay, sudut pedalaman. SD. Hasil tambah sudut dalaman. Okay, dia sama dengan apa? Kita ada formula dia apa? N tolak 2, tutup kurungan, darab 180 darjah. So, N tu sisi ataupun bucu kan? So, ikut kamu mana yang senang lah. Kalau kamu rasa bucu tu senang, so 1, 2, 3, 4. Ke sini lah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bucu. So, 4 tolak 2 darab 180. So, 4 tolak 2, 2 darab 180 bersamaan 360 darjah. 360 darjah ni apa? Hasil tambah sudut pedalaman. Maksudnya apa? Kita tambah semua sekali yang ada kat dalam ni. Total up dia nanti total dia mesti 360 darjah. So, kita pun buatlah. X tambah 2X tambah 120 tambah 90 akan sama dengan 360 darjah. So, kita pun nak carilah apa kita punya X. So, kita jangan lupa buat dia punya simbol darjah. So, sebutan yang sama kita boleh tambahkan. Inilah X tambah 2X jadi 3X. Sama dengan 360 darjah. Okay, ni tak nak kan? Bawa pergi belakang. So, ni tambah jadi tolak 120 darjah. Tolak 90 darjah. So, kita tekan kalkulator. Okay, dapat apa? 3X sama dengan 150 darjah. So, nak X saja kan? So, X sama dengan 150 bahagi 3. Dapatlah 50 darjah. So, maksudnya X adalah 50 darjah untuk soalan yang A. Okay, boleh? Okay, so ingat sekali lagi. Hasil tambah sudut pedalaman, formula ni kita boleh cari untuk hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu poligon. Tak kisah poligon tu sekata ke tak sekata ke, kita boleh tahu jumlah dia. Faham
Yang kita boleh bahagi dengan bilangan tu bila dia sekata sahaja. Sebab bila dia sama je yang kita boleh bahagi sama banyak. Okay, so yang B pula. Okay, so B dia kata apa? Nak X juga. So sebelum tu kamu tengok. Okay, X di dalam. Nilai dia berada kat dalam. Tapi maklumat dia bagi ada yang kat luar. Lepas tu lagi apa? Dia bagi pula yang ni bentuk ni. Apa maksud ni? Maksud dia adalah sama apa? Sama sisi lah antara dua tu. Maksudnya dia sama panjang. Okay, kalau sama panjang apa lagi? Ciri dia. Sudut mesti sama. Maksudnya apa? Kalau dekat sini X, dekat sini pun sudut dia mesti X. Okay, ataupun dengan kata lain, ni adalah segitiga sama kaki. So, macam mana nak dapatkan X? Okay, siapa yang kamu buat? Okay, Muklimah nak dapatkan dalam kan? So, kita kena tahu yang dalam ni dulu. So, dia dah bagi kat sudut peluaran 85. Nak cari yang dalam ni dulu. So, macam mana nak cari? Hasil tambah luar dengan dalam mesti 180 kan? Ataupun ni kan satu garisan. Garis lurus. 180 tolak 85. Dapatlah jawapan. Okay, kamu tekan kalkulator nanti 95 darjah. Okay, so 90 darjah mana? Yang kat sini. Okay, lepas tu barulah kita nak dapatkan X. Macam nak dapatkan X? Okay, kalau macam ni dia dah senang sebab apa? Kita dah tahu dah hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu segitiga adalah 180 darjah. So, kamu dah tahu dah 180 darjah. Ni untuk apa? Hasil tambah yang ni. Sudut ni dengan sudut ni. Ada 3 sudut kan? Hasil tambah dia semua 180. Maksudnya 180 ni adalah hasil tambah siapa? X tambah dengan X tambah lagi dengan 95. Okay, maksudnya kita nak selesaikan X. So, X tambah X 2X tambah 95. Ni 180. Lepas tu buat apa? Kita Muklimah nak X. So, nak lebih mudah apa? Kita gerakkan. Kita swapkan tempat duduk dia. Kita bawa 2X tu. Ataupun tak payahlah, kat sini je lah. 2X sama dengan, okay, yang ni kita buat ke depan. So, dia jadi apa nanti? Ni tambah jadi tolak. So, 180 tolak 95. Dapatlah 85 sama dengan 2X. Soalan nak X je. So, X sama dengan 85 bahagi 2. So, X sama dengan 42.5. So, ini jawapan dia. Okay, Muklimah pening lah. Okay, kalau antum pening dengan ni, pengiraan ni, tak payah buat dalam bentuk persamaan linear pun tak apa. Buat macam ni, buat macam ni. Okay. Kamu tahu hasil tambah ni dengan ni. 3 sudut adalah 180. So, maksudnya kita tahu 95 kan? Kita tolakkan dulu. 180 tolak 95 darjah. So, dapatlah berapa? 85. So, 85 darjah ni adalah sudut antara ini dengan ini. Dia share. Nilai yang sama. So, untuk dapatkan satu, apa kita buat? 85 bahagi dengan 2. Dapatlah 42.5. Mana-mana jalan kira betul. Okay, sebab apa? Konsep dia, idea dia sama je. Cuma penulisan. Cara kamu menulis. Okay, boleh? Okay, so tengok betul dulu. Hadamkan dulu. Okay, next kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang ketiga. Hitung bilangan sisi bagi poligon sekata. Oh, dia dah cakap. Dia dah kata ini adalah poligon sekata yang tidak lengkap berikut. Okay, so ni sebenarnya dah tengok kan? Dah tahu kan nak buat macam mana? Okay, tak apa. Okay, Muklimah akan buat. Sambil-sambil tu kalau kamu nak try sendiri pun boleh. Okay, so nanti just tengok je jawab akhir. Muklimah sama tak dengan antum. Okay, so kita nak cari bilangan sisi bagi poligon sekata. Oh, Muklimah, kita dah tahu yang ini adalah sekata. So, maksudnya apa? Yang pertama ni dulu Okay, dia kata yang tidak lengkap. Betul. Kamu jangan sesekali buat sendiri macam ni. Okay, macam ni kan. Lepas tu sambung lagi. Macam ni. Okay. Dah tahu dah ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jangan buat andaian. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita kena tengok maklumat apa kita ada. Okay, bila maklumat yang kita ada, maksudnya kita ada yang dekat luar ni. Kita ada sudut peluaran dia 45 darjah. Itu untuk satu sudut. So, ingat lagi tak? Muklimah cakap apa? Kalau dia poligon sekata, maksudnya apa? Sudut dia sama kan? So, luar dalam mesti sama lah. Sudut pedalaman dengan sudut peluaran dia. So, kalau kat situ 45, dekat sini pun mesti 45.
Dekat sini pun mesti ada 45 nanti. Faham? Lepas tu, berapa banyak kali 45 kita tak tahu kan. Tapi apa yang kita tahu pasal sudut peluaran, kita ada satu benda yang special kita tahu. Untuk sudut peluaran, hasil tambah semua sekali mesti 360 darjah. Tak kisahlah dia poligon apa pun. Maksudnya pentagon ke hexagon ke, dia punya hasil tambah sudut luar dia mesti 360 darjah. So, maksudnya 360 darjah ni kita kena bahagi dengan berapa sisi N. Dan kita tak tahu. Untuk dapatkan satu sudut betul. Dan sudut yang untuk satu kita dah tahu dah 45 darjah. So, kita adalah maklumat pasal ni. Maklumat tak faham lah. Okay. Ingat lagi tak familiar tadi. Nak cari satu sudut ni. Ni. Satu sudut peluaran yang sekata kita buat apa? 360 darjah bagi dengan bilangan sisi. Untuk dapatkan satu sudut kan. Okay, so dekat sini, kita dah tahu dah satu sudut yang keluar dia 45. Kita dah tahu jawapan ni kat sini. So, kita patahlah balik 360 bagi N. N yang bilangan sisi ini yang kita nak cari tadi. Bilangan sisi N dia. So, apa yang kita buat? Okay, ni gerakkan lah. Kita nak N, dia dekat bawah kan, bawah atas. Jadi darab. So, 360 darjah sama dengan 45 darjah N. Nak N je, tak nak ni. So, apa yang kita buat? Kita gerakkan dia ke sana balik. Ni darab kan. So, kalau darab, bawa pergi belakang. Jadi, bahagi. So, 360 bahagi 45 darjah. Sama dengan N. So, tekan kalkulator lah. So, kita akan dapat N sama dengan 8. So, maksud kita tahu lah, bilangan sisi dia adalah 8. So, ni 8 sisi. Maksudnya yang tidak lengkap ni ada 8 sisi lah. Kalau dia kata namakan poligon sekata yang tidak lengkap. Okay, lepas dah cari sisi baru kita boleh namakan dia. So, apa nama untuk 8 sisi? Oktagon sekata. Itu nama dia. Okay, jangan lupa bagi tahu oktagon dia sekata atau tak. Sebab apa? Kalau yang tak sama sisi, tak sama sudut tu, kita akan namakan dia oktagon tak sekata. Boleh? Boleh ke? Okay, ni insyaAllah. So, B pula. So, B pun sama. Konsepnya, so idea yang sama. Kita perlukan, okay, dia senang je. Kalau yang tak lengkap ni, memang kita akan guna hasil tambah sudut luar peluaran. Sebab apa? Yang kita hanya confirm hasil tambah luar 360. Tak kisahlah apa bentuk dia. Betul tak? So, sekarang kita kena tahu dululah. Satu sudut peluaran. Ni sudut pedalaman. So, kalau sudut peluaran apa kita buat? Kita panjangkan garisan lurus dia. Mualimah, boleh tak kalau kita panjangkan yang ni? Boleh. Sama je jawapan dia. Okay, kalau kamu nak panjangkan ni kan garisan ni. Ni. Garisan ni yang kamu panjangkan. Boleh, tak ada masalah. So, kalau ni 140, kat sini berapa? So, satu garis lurus 180. So, 180 tolak 140 akan dapat 40 darjah. So, sama juga kalau garisan mana? Yang ni. Ini yang kamu panjangkan. So, kalau ni 140, ini sama jugalah. Ini akan jadi 40 darjah. Benda yang sama kan? Okay. So, apa yang kita buat? Oh, kita dah tahu dah. Satu sudut peluaran untuk oktagon, untuk poligon sekata ni adalah 40. So, total dia 360 darjah. Bahagi dengan 1, kita tahu 40. So, kita tahulah berapa banyak yang kita ada. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 9 sisi. So, kalau mahu masuk namakan, so still kamu kena ingat lah. Kalau 9 sisi apa nama dia? Nonagon. Nonagon apa? Nonagon sekata. Okay, ben? Right. So, ni dah tengok kan? Tak apa, ini Mualimah ulang semula. Okay, soalan yang keempat. Hitung nilai bagi X tambah Y dalam rajah di bawah. So, tengok dulu X kat mana, Y kat mana. Dekat dalam. So, kita boleh guna sudut pedalaman. So, sebelum tu, kalau sudut pedalaman, kita tengok dulu. Ini bentuk apa? Okay, nampak macam tak ada bentuk lah Mualimah. Sebenarnya setiap yang kawasan tertutup ni tertutup dan dibatasi dengan garis lurus. Semua ni adalah poligon. Ni adalah poligon. Cumanya nama dia apa? Nak tahu nak namakan poligon, kita tengok bilangan bucu atas sisi. So, ada berapa bucu? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. So, maksudnya apa? Segi 4. Tapi kita cakap apa? Segi 4, segi 3. Segi 4 tidak sekata lah.
Tidak sekata, tak sekata. Faham kan segi empat ada banyak jenis kan. Segi empat sama, segi empat tepat. Ni segi empat tak sekata lah. Okay, so apa ciri segi empat tak sekata? Hasil tambah sudut pedalaman dia. Sudut di dalam dia apa? By right now sebenarnya kau dah hafal kan 360 darjah. Okay, jangan confuse dengan hasil tambah sudut keluaran dengan hasil tambah sudut pedalaman untuk segi empat. Dia kebetulan dia sama nilai dia. Ataupun formula dia apa? N tolak 2 darab 180 lah. Kalau tak ingat kan. Guna formula ni. Ni formula hasil tambah sudut pedalaman. So, N dia ada 4 kan. So, 4 tolak 2, 2. 2 kali 180 dapatlah 360. So, maksudnya apa kita tahu? Kita tahu yang kat sini. Kita tekan label ni 1. Okay, so, 1 tambah X tambah 2 tambah Y akan dapat 360 darjah. So, sekarang kita nak X dengan Y. So, maksud kita kena tahulah dulu apa 1 dengan 2 ni. Apa nilai ni. Sini kat sini. So, macam mana nak dapatkan? Okay, kita dah tahu dia punya sudut peluaran dia. Sudut kat luar dia. So, automatik kita boleh tahu yang sudut dekat dalam dia. Berapa? 180 tolak 150. Kenapa 180? Sebab dia garis lurus. Balas 30 darjah. So, ini adalah 30 darjah. So, this one berapa? Okay, yang ni adalah 180 tolak 65. Memberi jawapan kejap, boleh mata kalkulator. Okay, 115. Okay, boleh? So, maksud kita dah tahu dah. Kita tahu apa tadi? Kita dah tahu dah. Kita tambah semua akan dapat 360 kan? So, apa yang kita tambah tadi? 30 darjah tambah X, tak tahu, tambah 115, tambah Y, tak tahu. Hasil tambah semua ni mesti 360 darjah. Okay, soalan tadi nak X tambah Y. Maksudnya apa? Benda yang kita tak tahu tadi, X tambah Y, betul? Ini kan? Tambah lagi berapa? 30 tambah 115 dapatlah 145. Sama dengan 360 darjah. So, kita nak X tambah Y. Apa kita buat? Kita tak nak yang ni kan? Okay. Sorry. Kita tak nak yang ni kan? So, ni buat pergi sana. Ni tambah jadi tolak. So, 360. Salin dulu tuan rumah. Tolak 145. So, dapatlah X tambah Y equal to 215. Okay, betul ke? Sekejap, mana tekan kalkulator. Tolak 145. Dapatlah 215 darjah. Okay, so ini jawapan antum. Okay, boleh? Dia tak semestinya kita kena cari X apa, Y apa. Kita tengok soalan. Kalau macam ni, soalan nak X tambah Y kan? So, memang kita boleh terus dapatkan dia by pair. Kita tak boleh nak asing-asingkan dia. So, teruslah ikut apa yang maklumat bagi. Okay, boleh? Okay, seterusnya. Okay, 4B. So, Raja menunjukkan logo berbentuk pentagon sekata. Apa maksud pentagon? Kalau tak ingat, tengoklah gambar rajah ni ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun ada 5 sudut. Lagi terbaik kalau kamu hafal dah by now. So, dia ada 5 sisi. Sekata. Maksudnya, semua sudut akan sama panjang. So, sudut ni sama dengan sudut ni. Ni mana? Semua ni lah. Semua ni dengan X ni. Dia sama nilai dia. So, berapa nilai dia? So, kita tahu kalau pentagon hasil tambah sudut pedalaman dia berapa? Boleh mah formula. Okay, so N tolak 2 untuk kurungan darab 180. Okay, ni formula dia kan. So, untuk yang 5 sisi apa kita buat? Kita gantikan N tu dengan 5. So, hasil tambah dia adalah 5 tolak 2. Okay, so 5 tolak 2 kurungan darab 180. So, ni hasil tambah sudut pedalaman dia. Dapat jawapan apa? 3 darab 180 dapatlah 700. Allah. Sekejap. 540. Okay, ada juga antara kamu yang nak hafal terus. Segi 3 sudut pedalaman dia 180. Segi 4 360. Pentagon 540. Hexagon berapa? Heptagon, nonagon, oktagon. Nak hafal terus boleh. Kalau antum rasa susah nak hafal formula ni je. So, bila kita nak dapatkan, kita gantikan.
Kalau nak hafal terus, lagi cepatlah penyalaan kamu. Okay, so dapatlah 540. Maksudnya apa? Kita tambah ke 5 bucu ni, sudut ni nanti akan dapat 540. Sekarang kita nak yang ni, satu daripadanya. Okay. Kalau kat sini nilai dia X, kat sini berapa? Mestilah X juga, betul. Semua ni mesti X. Sebab apa? Apa maksud sekata tadi? Dia adalah sama. Apa yang sama? Panjang, sisi dan saiz sudut. So, kalau hasil tambah semua 540, kalau kita nak dapatkan satu je. So, kita ada berapa tadi? Ada 5 benda yang sama. So, kita buat apa? 540 darjah bahagi 5. Faham? So, hasil tambah tadi kita share dengan 5 sudut untuk dapatkan satu je. Itulah maksudnya yang dekat sini tadi formula ni. Yang kat sini. Okay, sebab ada nanti dia confuse. Mana formula yang bahagi dengan N ke yang tak payah bahagi dengan N. So, kamu ingat dia berbeza benda ni. Hasil tambah yang ni yang tak ada bahagi tu. Hasil tambah yang ni dulu. Okay. Lepas tu bila nak yang bahagi tu bila dia nak bahagi, dia sekata poligon yang sama baru boleh bahagi dengan bilangan sisi. Okay. Kenapa nak kena bahagi? Sebab kita nak dapatkan satu sudut. Sebab ni hasil tambah semua sekali. Nak dapatkan satu sudut kena bahagilah berapa banyak tu. So bila bahagi dengan 5 dapatlah 108. Okay. So 108 ni apa? Baru nilai X. Boleh nampak tak dia berbeza dengan tadi. Okay, soalan tadi kita terus cari X dengan Y. X tambah Y. Pak, kita cari dia sekaligus. Yang ni kita cari dia asing-asing. Kita cari X dulu. And then kamu cari Y. Baru kita total upkan dia. Okay, boleh? Okay, so Y pula. Okay, dah nampak dah kan Y ni sebenarnya. So Y mana? Y kat sini pula. Okay, so X tadi berapa? 108. Semua ni 108. So ini 108. Ni pun 108. Semula 108. So, nak dapatkan Y, tengok. 108 ni sudut pedalaman. Y sudut keluaran. Dia adalah satu garis lurus. So, nak cari dia 180 darjah tolak 108 darjah. Dapat berapa untuk Y? Y adalah 72. Okay, lepas tu akhir sekali dia tanya balik. Apakah X tambah Y? X tambah Y adalah 72. Okay, silap. X tadi 108 kan? So, 108 tambah 72. Tambahkan dapat 180 darjah. So, ini jawapan akhir kamu. Okay, ataupun sebenarnya soalan ni trik sikit. Okay, so kalau kamu tengah jawab quiz ke apa kan, soalan ni dalam 5 saat dah boleh jawab. Sebab apa? Kamu tengok Okay, X kamu mana? X kamu kat sini kan sebenarnya. Tapi kamu tahu kalau dia sekata, maksudnya sudut pedalaman semua sama. So, kalau kat sini X, automatik kat sini pun X. Nampak? So, bila sini X, ini Y. Nampak? X dengan Y digabungan jadi sudut pedalaman, sudut keluaran. Dia jadi satu garis lurus. Teruslah satu garis lurus mesti 180 darjah. Maksudnya kalau kamu tak cari nilai dia pun, kamu still tahu hasil tambah dia berapa. Okay? Kalau tak boleh, buatlah satu-satu. Okay, itu je untuk beberapa contoh untuk sudut keluaran dengan sudut pedalaman. Okay, lepas kamu dah tengok make it. Okay, so lepas ni kita akan tengok untuk penyelesaian masalah pula.